إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وشيخنا وأستاذنا، وإلى أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. سأقول لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا زدنا علما warzuqna fahman. Alhamdulillah, kita sambung lagi kuliah Qawaidul Fiqhiyah kita, dan kita masih dalam kaedah yang ke-8, iaitu al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak dibatalkan dengan ijtihad. Muka surat 117. Menurut lunas yang di atas, kita membezakan hukuman sebagaimana Ibnu Abiddam meriwayatkan tata tertib kehakiman daripada sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat, seorang bermazhab Hanafi apabila mengubah arak menjadi cuka, kemudian cuka itu dibinasakan oleh orang yang bermazhab Syafi'i yang menganggapnya tidak suci, lalu mereka membawa perkara itu kepada mahkamah, walhal qadinya bermazhab Hanafi, dan perkara itu telah sabit di sisi qadi, lalu dijatuhkan hukuman ganti ke atas orang yang bermazhab Syafi'i, maka wajiblah ia mematuhi hukuman. Sebaliknya, tidak harus ia bersumpah bahawa dia tidak terkena apa-apa bayaran pun, sebab hukum yang dipegangnya itu berlawanan dengan hukum yang telah dijatuhkan oleh qadi. Dan yang muktabar dalam sesuatu hukum ialah mengikut kepercayaan qadi, bukan mengikut kepercayaan orang yang kena hukum. Tuan-tuan faham gitu? Begini tuan-tuan, dalam masalah tuak ataupun air nira ni, air nira, dia bila disimpan lama-lama jadi cuka, betul? Jadi cuka. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, dia hendaklah bertukar menjadi cuka dengan sendiri. Bukan kita bubur ubat atau apa-apa bahan, dia bertukar. Maka boleh diminum, dia dikira cuka. Tetapi jika sekiranya mengikut mazhab Imam Syafi'i, mengikut ijtihad Imam Syafi'i, kalau dibubuh satu bahan, maka nira tadi dia bertukar menjadi cuka kerana bahan itu, maka cuka itu adalah haram dan jadi macam arak, tidak boleh dimakan. Itu mazhab Imam Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hanafi dia lain pula. Dalam mazhab Hanafi, kalau nira itu dibubuh sesuatu bahan supaya bertukar menjadi cuka, maka dikira bersih. Dikira bersih, maka boleh dimakan, halal dimakan. Itu dalam mazhab Hanafi. Kalau tak dibubuh pun halal, bubuh pun jadi halal. Okey, dalam sesebuah negara, di cerita sinilah, katalah negara itu qadi dia ialah bermazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Jadi orang Imam Syafi'i tadi, ada rakyat dia yang bermazhab Imam Syafi'i,
dia tengok ada jiran sebelah rumah dia buat cuka dengan membubuh sesuatu benda yang lain. Maka pada dia, cuka tu haram. Maka dipecah tempayan cuka tu, dituang tempayan cuka tu. Dituanglah sebab benda tu adalah haram. Ya, tuan-tuan ya. Jadi dibawa kes ini oleh orang yang punya cuka tu ke mahkamah. Qadinya pula menganut pahaman mazhab Imam Hanafi. Maka tentulah qadi tadi ni memenangkan orang yang punya cuka. Ya tak? Maka cuka itu dikira tidak haram, tidak najis, walaupun dibubuh bahan. Maka kamu pecah buat apa? Aku mazhab Imam Syafi'i tak boleh kata, tak boleh ikut dia. Dia mesti ikut keputusan qadi. Maka orang yang memecahkan tadi cuka tu kena bayar kepada orang yang punya cuka. Jadi orang yang berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i kena bayar kepada orang yang berpegang kepada mazhab Hanafi. Ya. Dalam negara kita umpamanya, ya, kalau ada negara Islam dan negara kita ini majoriti penganutnya berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i. Ada tak umpama mamak orang India yang berpegang pada mazhab Hanafi? Ada. Ya Hambali pun ada. Ya. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, ya, kalau kita pecahkan cuka yang dibuat oleh mereka yang berpegang kepada mazhab Hanafi tadi, kerana dibubuh dengan sesuatu bahan yang lain dari cuka, dibawa ke mahkamah kita hakimnya bermazhab Imam Syafi'i, maka tidak wajib kita bayar. Boleh faham ke? Jadi hakim itu dia sudah berijtihad. Bahawa mazhab kita di Malaysia ni Imam Syafi'i, yang kamu maknanya mazhab Hanafi. Jadi pakai pendapat ijtihad daripada hakim, bukan pendapat daripada rakyat yang berpegang kepada mana-mana mazhab, bukan. Bila dah putus gitu, tak boleh nak patah balik. Sebab al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad. Boleh faham ya? Kalau tak faham itu, tanya. Itu baik. Boleh, kalau itu faham, okey. Nah, sebab itu tuan-tuan, sebenarnya kalau orang tu mengaji 4 mazhab, pergi ke luar negara, pergi ke Mesir ke Jordan ke Morocco ke mana ke, dia mengaji 4 mazhab. Dia datang ke Malaysia ni, dibantainya mazhab yang lain daripada Imam Syafi'i. Boleh tak? Boleh. Tapi menimbulkan fitnah. Fitnah. Maka hendaklah dia mengikut mazhab Imam Syafi'i. Ya? Dibantainya tak hendak berkunut, umpamanya kan. Tak hendak berkunut, contoh. Jadi masalah. Dibantainya Allahu Akbar, terus tegak tangan ke bawah, tak ada peluk tubuh. Ikutnya mazhab Imam Malik, mazhab Maliki. Jadi masalah tuan-tuan, tak boleh. Dia mesti ikut mazhab yang teramai. Itu yang paling baiknya, tuan-tuan. Dengan sebab itulah Imam Syafi'i, dia bila pergi ke Iraq, tempat Imam Ahmad bin Hanbal, tak silap saya ya, Imam Syafi'i suruh baca kunut. Yang Imam Ahmad bin Hanbal tak ada kunut. Dia pergi ke situ, tempat itu, mazhab itu tidak ada kunut. Dia suruh jadi imam pula. Imam Syafi'i jadi imam. Imam Syafi'i tidak membaca kunut waktu subuh, sebab dia meraihkan mazhab yang ada di situ. Ini kes baru-baru nak cerita tuan-tuan. Heboh dalam internet, viral dalam Facebook, viral dalam viral dalam WhatsApp. Ada seorang ustaz di negeri Perak ini mempertikai kalau SOP ini. Dia kata jarang-jarang ni sampai bila nak semayang jarang-jarang ni. Kalau lama lagi PKPP, takkan selama-lama itu nak ikut. Itu adalah pendapat daripada Kementerian Kesihatan ataupun WHO.
Merapat-rapatkan bau itu adalah mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak ikut sunnah WHO ke, nak ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke? Kita pun pening juga je tak? Takut juga kita ya. Dan last sekali ini yang pakai tutup mulut ni kan. Sampai ke hidung tutup. Dia kata tak sah sujud. Kerana anggota sujud itu katanya 7. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, dahi dan hidung mesti menyentuh tempat sujud. Dahi dan hidung tu dikira satu. Tapi bila pakai tutup, hidung tak kena, maka jadi setengah saja. Setengah saja anggota. Jadi anggota sujudnya yang orang yang pakai tudung muka ni 6,5. Sah ke? Kata dia tak sah. Jadi tuan-tuan selama hari ni yang pakai mask tu, semayang tu tak sah lah ya. Macam mana apa ini Cikgu Man? Ni muslimah. Yang pakai ni kan tak sah lah. Dia bukan calon-calon orang. Ustaz Kazim tuan-tuan. Orang handai tu. Orang yang ni, bukan main suka. Orang perempuan akan main suka Ustaz Kazim ni. Dengan lawak dia apa guna itu. Bukan calon-calon orang. Kalau macam kita bercakap ni, siapa yang tak lah Ustaz Wahab mendatang apa. Itu je. Kalau malam Ustaz Kazim mengajar, dia penuh ni. Tapi oleh kerana saya datang ni lah ramai. Sebab kita tak popular. Kita pun tak pandai. Ya tuan-tuan. Ilmu kurang. Yang tuan dirahmati oleh Allah, macam mana? Ya? Jadi timbul masalah. Bercempera orang, celaru orang. Di mana saya pergi mengajar, orang tanya bab ini. Tuan-tuan, ya? Sebenarnya tuan-tuan, dalam bab dahi, dalam bab anggota yang ketujuh, hidung tak masuk. Dia dahi je. Ya, hidung tu kena bertempat sujud sunat aja. Bukan jadi wajib. Ini adalah pendapat siapa tuan-tuan? Ada tak pendapat yang mengatakan hidung itu wajib? Kena ni. Ada. Tapi pendapat yang dhaif, yang lemah daripada imam mazhab. Pendapat yang mengatakan hidung bukannya benda yang wajib dan bukannya anggota sujud ialah pendapat mazhab Maliki. Imam Malik bin Anas, mazhab Imam Syafi'i dan jumhurul ulama. Pendapat yang kuat, yang rajih, yang muktamad, yang sahih. Kita dalam bab benda-benda khilaf ini, jangan pilih yang lemah. Pilih yang pendapat yang kuat. Jadi Ustaz Kazim tadi tu, dia mungkin silap. Dia pilih pendapat yang lemah. Jadi orang pun takutlah. Tuan-tuan kadang-kadang orang kelulusan PhD ke, master degree ke, kadang-kadang bukan pandai sangat pun. Saya minta maaf, saya sebut terus terang tuan-tuan. Tok Guru Haji Hadi kata, pengajian orang-orang yang duduk di pondok adalah pengajian lebih baik. Kerana dia mengaji ikut manhaj. Daripada bawah, susun menyusun, titih menitih, betul je, habis. Pengajian orang yang dalam institusi pengajian kerajaan ini, pengajian tak habis. Sebab dia ikut syllabus. Dia ikut sukatan pelajaran. Termasuk yang masuk pergi ke Universiti Azhar ke mana ke. Jadi jangan megah lah. Bagus-bagus tuan-tuan. Tapi jangan kita meninggalkan orang yang tak masuk ke universiti. Ada setengah tempat, ini degree, ini PhD. Mana orang yang tak ada kelulusan ni, dia pandang remeh. Sebenarnya orang tak ada kelulusan ni, mengaji pondok, mengaji kampung, lebih pandai lagi daripada mereka yang mengaji yang ada degree. Tuan-tuan, itu kena ingat. Jangan pegang. Jangan beriman dengan degree. Yang saya geram bukan tuan-tuan sinilah. Guru-guru kebanyakannya amat beriman dengan degree. Cikgu, dia dah biasa. Asal nak mengaji, belajar, mesti nak dapat sijil, mesti dapat degree kan. Itu dah mentaliti mereka begitu. Kalau orang pejabat agama, mentaliti mereka, siapa mengajar, mesti ada tauliah. Tauliah tu mereka beriman. Begitu. Tuan-tuan dirahmati. Sebab itu tuan-tuan, jangan heran. Ada yang mereka lulusan syariah Mesir, tak boleh baca kitab turas. Kitab turas, terutama macam kitab akidah, Aqidatul Najin. Bukan semua guru boleh baca tuan-tuan. Aqidatul Najin. Cukup susah bahasa dia. Muta'alah Badri pun susah. Aqidatul Najin lagi susah. Kitab akidah itu. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah.
Maka tuan-tuan, tak ngapalah kita pakai tutup hidung dan kita sujud, hidung tak sentuh tempat sujud, maka hukumnya sah. Lagi pendapat Ustaz Kazim tu terbatal. Tak betul. Jadi celaru orang. Sebut sini tuan-tuan. Ini rakam semua ni. Harap tuan-tuan boleh faham benda-benda macam itu ya. Saya pasal ini tak larat ni. Kena ni dululah tuan-tuan, tiap. Sedap pula bancuhnya. Muslimat tak ke? Okey, boleh faham ya? Baik. Tujuan perkataan fuqaha ijtihad, fuqaha ialah bijak pandai dalam bab fiqh. Jangan lupa tu ya. Tujuan perkataan fuqaha ijtihad tidak dibatalkan dengan ijtihad ialah terhadap masa lepas. Tetapi boleh mengubahkan hukum bagi masa hadapan kerana tidak ada yang mentarjihkan atau yang menguatkan sekarang. Oleh yang demikian, hendaklah beramal dengan ijtihad yang kedua atau yang kemudian sebagaimana diterangkan tentang masalah ijtihad qiblat dahulu. Tuan-tuan, dalam Islam tuan-tuan, dalam Islam kalau nak berjuang dan menubuhkan kerajaan tuan-tuan, menubuhkan kerajaan, hendaklah kita berjuang menegur kerajaan yang fasik walaupun kerajaan Islam. Kalau dia mau berubah, kalau dia tak mau berubah, maka hendaklah dijatuhkan kerajaan itu. Dalam Islam menjatuhkannya dengan syura. Wa amruhum syura bainahum wa amruhum syura bainahum. Satu lagi itu ayat itu. Dan mereka bersyura dalam urusan mereka itu. Wasyawirhum fil amr. Mereka bermesyuarat dalam urusan mereka itu. Mesyuarat pun tak jalan, maka angkat senjata. Ya tuan-tuan. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, ini yang berlaku di zaman sahabat Nabi apabila wafatnya Rasulullah. Ya, apabila Rasulullah wafat, jadi syura, melalui syura, iaitu mereka melantik Abu Bakar. Ya. Kemudian masa Saidina Umar, dia tidak disyurakan, Abu Bakar yang tunjuk. Kan? Tuan-tuan ya? Begitu juga Saidina Osman. Satu. Kemudian tuan-tuan, bila berlakunya peperangan, masa bila? Masa dilantik Sayyidina Ali menjadi khalifah. Sayyidina Ali telah melucutkan jawatan-jawatan gubernur-gubernur yang dilantik oleh Sayyidina Osman. Kerana sebelum itu, banyak orang tak setuju Sayyidina Osman ni melantik gubernur-gubernur di kalangan karib kerabat dia. Sayyidina Osman ijtihad, iaitu bila aku lantik karib kerabat aku, senang aku nak mengarahkannya. Dan kalau aku nak buang, aku tak setuju, senang aku buang. Itu ijtihad Sayyidina Osman. Tapi ada orang tak setuju. Tuan-tuan. Kemudian bila naik Sayyidina Ali, habis dijatuhnya semua gubernur-gubernur yang dilantik oleh Sayyidina Osman tadi. Rupakan di antara yang dilucut jabatan itu, termasuk salah satu kawasan gubernur dia, iaitulah Sayyidina Muawiyah. Muawiyah ni orang sayang. Muawiyah menentang dan mengangkat senjata
nak menjatuhkan Sayyidina Ali melalui senjata, maka berlakulah peperangan saudara yang pertama dalam Islam, iaitulah peperangan Jamal. Nampak tak cerita ni? Ijtihad Sayyidina Uthman begini, ijtihad Sayyidina Ali begini, ijtihad Muawiyah begini. Dalam peperangan Jamal itu, Muawiyah membawa Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha sebagai tangkai. Dalam peperangan itu Sayyidina Ali menang dan Muawiyah kalah, dan mereka menjunjung Al-Quran, minta berdamai. Lalu berlakunya perdamaian, diminta agar keputusan melantik khalifah hendaklah dibuat oleh orang ramai. Itulah berlakunya perundingan tahkim. Ada wakil Sayyidina Ali, ada wakil Muawiyah. Dua-dua wakil ini hendaklah melucutkan jawatan mereka. Wakil Sayyidina Ali melucutkan jawatan Sayyidina Ali sebagai khalifah. Wakil Muawiyah melucutkan tuntutan jawatan khalifah oleh Muawiyah. Dalam perundingan tahkim itu, tuan-tuan, wakil Sayyidina Ali bercakap dulu, dengan ini saya melucutkan jawatan Sayyidina Ali sebagai khalifah, dan urusan pelantikan khalifah hendaklah diserahkan kepada orang ramai. Mungkin dalam undi ke apa gaya. Kemudian tiba giliran wakil Muawiyah pula, kami terima pelucutan jawatan Sayyidina Ali dan saya mengekalkan Muawiyah sebagai khalifah. Nampak berlaku penipuan. Di situ ya. Berlakunya apa ya? Penipuan. Maka habislah, jatuhlah kerajaan Khulafaur Rasyidin, naiklah kerajaan Umayyah ataupun kerajaan Amawiyah yang terkenal dengan zalimnya. Sebab mereka dapat kuasa dengan tipu daya. Tuan-tuan ya. Itu zaman dulu. Tapi zaman kita ni, tuan-tuan, sudah lain pula. Cara dia. Caranya ialah dengan cara demokrasi berparlimen. Ijtihad. Dulu-dulu orang yang tertentu mengatakan, mana ada sunnah mengatakan kita boleh memilih kerajaan secara demokrasi. Sebab dalam demokrasi ini, suara rakyat, suara Tuhan. Siapa yang ramai pilih, betul ke tak betul ke, dialah akan naik. Maka suara rakyat, suara Tuhan. Dan demokrasi ini dia kata, bukan berasal daripada Islam, daripada bahasa Aten. Demos, kratin. Demos maknanya rakyat. Kratin maknanya memerintah. Rakyat memerintah. Jadi siapa yang ramai yang memilih sesuatu itu, dialah yang akan naik. Kalau dia salah pun, naik juga. Maka banyak di antaranya ahli-ahli pemimpin gerakan Islam tertentu pun, umpama seperti dulu Islamic Revolution Council, IRC, yang sekarang ni JIM, ya? Itu Ikram, kata tidak syar'i, tidak syar'i dalam memilih kerajaan dalam pilihan raya, ya. Tetapi tuan-tuan, ijtihad ulama-ulama kemudian ini, di antaranya ijtihad daripada ulama Parti Islam se-Malaysia PAS, ya, dia berijtihad mengatakan bahawasanya kita masuk pilihan raya, kita tidak beriman dengan pilihan raya. Dan bukan itu matlamat kita. Matlamat kita ialah untuk memerintah negara ini secara Islam. Pilihan raya itu hanya sebagai alat semata-mata. Ibarat orang nak pergi ke Mekah, naik kapal terbang Mas. Dalam Mas ada jamu arak. Dalam Mas, tuan-tuan, ada pramugari tanpa menutup aurat. Naik kapal terbang Mas, lagu Ketipang Payung pun keluar lah. Bukan lagu Islam. Apakah kita kata tidak harus kita pergi ke Mekah kerana kapal terbang Nyokob itu? Matlamat kita bukan kapal terbang, matlamat kita pergi Mekah. Oleh kerana tak ada cara lain nak pergi ke Mekah, maka secara darurahnya kita naik kapal terbang. Ingat dulu, ad-daruratu tabihul mahzurat. Benda yang darurat itu mengizinkan benda yang haram.
Maka kita naiklah kapal terbang itu. Tujuan kita nak pergi Mekah, bukannya kerana tujuan kita nak tengok pramugari. Ya, begitu juga ini. Kemudian orang kata dulu macam mana PAS berjuang Islam, tetapi masuk dalam pilihan raya. Dalam pilihan raya ada duit deposit. Duit deposit ni kalau misalnya dia kalah teruk, dia akan hilang. Hilang duit deposit. Kalau tak kalah teruk, boleh dapat balik. Kalau menang, alhamdulillah. Maka judi, kata dia. Tuan-tuan, ini bukan judi. Judi mempertaruhkan harta, mempertaruhkan uang tanpa ada daya usaha. Terserahlah kepada nasib orang tu semata-mata. Kalau daun teruk, terserah daun teruk apa yang ada dapat pada dia. Ni tak? Tapi dalam pilihan raya, kita sudah laburkan duit, tuan-tuan, calon berapa-berapa ribu, kemudian kita berusaha untuk memenangkan. Itulah gunanya jentera pilihan raya. Ada yang menjaga bekalan, ada yang menjaga bilik gerakan, ada yang menjaga calon, ada yang menjaga, ada yang pakar strategi, ada yang menyusun program-program penerangan, ya tak? Ada yang buat program-program kemasyarakatan, ada ketua masing-masing. Usaha-usaha itu, tuan-tuan, ya, berjaya tak berjaya usaha itu, duit tu dapat balik ke hilang ke, itu bukan judi, kerana kita telah berusaha. Maka dengan sebab itu, selepas itu, tuan-tuan, Ikhwanul Muslimin juga dan beberapa kumpulan Islam dalam negara-negara luar daripada Malaysia sudah mengikut langkah Partai Islam se-Malaysia bahawa harus memasuki pilihan raya di dalam demokrasi berparlimen. Ijtihad yang kedua, okey? Ini ijtihad yang kedua lah. Maka hukum ijtihad yang kedua ini boleh. Tidak pula membatalkan ijtihad yang dahulu. Yang kata tak boleh. Tapi kesesuaian yang ada sekarang ini ialah masuk pilihan raya. Kita macam mana? Nak perang. Nak perang. Macam Islamic Revolution Council. Pakai revolusi, nak perang. Larang nak perang. Sudahlah, nak pergi Mekah pun takut. Nak pergi Mekah, nak ngaku jadi orang PAS pun takut. Tuan-tuan ya. Kadang-kadang dalam pejabat kita ada orang PAS, usaha pula kawasan tu, kadang-kadang dia takut nak cerita bab PAS, cakap kataan PAS ini dalam pejabat, itu pun takut. Nak berdakwah pada orang tu ni, marilah bersama, itu lagi teruk. Tuan-tuan, takut. Saya senang je, saya orang PAS. Mari bersama-sama PAS. Habis pegawai-pegawai saya, kaki tangan saya dalam jabatan Farmasi Betul Intan, semuanya masuk PAS. Daripada pegawai sampai kepada PA, pekerja awam bawah ni, semuanya PAS. Tuan-tuan, pengarah je dulu masa dulu UMNO. Jadi tuan-tuan dirahmati oleh Allah, itu ijtihad kita yang ada sekarang ini. Itu kata mengikut zaman yang ada sekarang ini, mengikut ijtihad para ahli mujtahid kita, tapi di bawah mereka bukannya mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak Imam Syafi'i. Di bawah itu berijtihad di bawah kisaran dalam skop ijtihad Imam Syafi'i. Itu kena faham. Tuan-tuan. Jadi hukumnya boleh dan ikutlah keadaan yang sekarang. Mana boleh ustaz kata al-ijtihadu la yanqadu bi ijtihad. Orang dulu buat ijtihad tidak boleh menyertai pilihan raya. Kita ada ijtihad yang kedua, batal ijtihad dulu. Tidak, dia dulu tak batal, jalan terus juga. Tetapi yang sesuainya yang ada sekarang ini, ijtihad ulama kita ialah menyertai pilihan raya bagi mendapatkan kuasa. Bukan pilihan raya sebagai matlamat, bukan wakil rakyat sebagai matlamat, tetapi matlamat kita ialah kuasa untuk menegakkan negara Islam. Dengan sebab itu tuan-tuan dirahmati oleh Allah, semasa kita bersama dengan Perikatan Nasional, ada kita PAS sibuk-sibuk lobby nak minta jawatan menteri ke apa dalam Perikatan Nasional, ada? Tak ada. Kemudian kita di Sabah sepatutnya nak 10, tapi satu tak ada bagi. Ada kita sibuk-sibuk tak?
Lepas kita dah kalah, ada sibuk-sibuk kita tak supaya kita dilantik salah seorang daripada esko kerajaan negeri Sabah. Ada? Tak ada. Menunjukkan PAS kita ni bukannya jawatan sebagai matlamat. Daripada situlah hormat kita, tuan-tuan. Ya. Orang Cina Dong Zong minta supaya wakil Cina dijadikan dalam esko kerajaan negeri ataupun kabinet. Ya. PAS tidak. Tetapi orang yang nak lantik kita, nampak tak? PAS steady je, santai je. Tuan-tuan ya. Itu kelebihannya, tuan-tuan, dalam gerakan Islam ni. Habis, boleh faham? Masalah-masalah yang dikecualikan daripada kaedah di atas. Al-ijtihadu, ijtihad itu tidak dibatalkan dengan ijtihad.